Ada yang 7 figure, ada 5 figure, ada 6 figure. Ada kawan saya buat setahun pun dah sampai 6 figure, banyak. Sebab Amway ni dia satu syarikat yang dah lama. Bila dah lama, dia ada living proof. Dia ada living legend. Dia ada orang yang dah meninggal dan masih dibayar. Kita nak buat satu-satu bisnes ataupun nak buat satu-satu perniagaan, kita kena tengok dalam syarikat tu siapa yang paling kaya. Sebab itulah masa depan kita. Kan? Kita nak jadi macam orang yang sukses tu. Dia maybe dah meninggal. Tapi orang masih tak membeli barang keperluan. Masih. Jadi passive income daripada royalty tu, siapa nak terima? Dia jatuh kepada anak dia yang kita panggil sebagai second generation. Perlu tak dia buat bisnes? Tu terpulang kepada dia. Kalau dia tak buat, rangkaian tu masih hidup tak? Dia masih hidup. Kita daftar RM60. Kalau kita resign, kita dapat balik RM60. So ada rugi. Ada orang bermula dengan seorang salesman kereta lah. Ada orang yang memang tak punya apa-apa lah. Orang susah lah apa. Memang ramai. Dan most of the time, bila kita dengar, kita baru tahu cerita dia orang ni bila dia orang punya leadership punya speech. Dia jadi diamond. Dia orang punya speech, kita baru tahu. Oh, ada orang yang memang ada sekarang ada motor je kan. Pergi dengar daripada mulut orang yang berjaya dulu. Kalau kita dengar Amway daripada mulut orang yang tak buat, dengar Amway daripada mulut orang yang tak berjaya buat, apa yang bunyi? Susah lah, aku dah pernah buat lah, bisnes ni tak boleh pergi jauh lah, mak bapak aku dah buat dulu. Ni semua perkara-perkara yang akan keluar, betul? Oh, tahun ni aku dah buat RM200,000 dengan Amway. Amway tak susah, kau datang belajar je kan. Kau belajar, kau ada prospek, kau masuk kelas, kau ada sistem, ada orang yang berpotensi. Lain bunyi dia. So, Muiz boleh bagi introduction sikit? Kalau nama Facebook saya Muiz Aziz lah. Tapi nama penuh saya Abdul Muiz. Saya asal daripada Ipoh, Perak. Saya memang anak jati Perak lah. Okay, sebelum ni buat apa? Saya sepenuh masa bisnes. Sepenuh masa bisnes saya sempatlah bekerja beberapa tahun. Habis saya habis belajar tu, saya sempatlah kerja sekejap. Dapatlah kerja kontrak government. Ada time yang saya memang kerja pelik-pelik kan. Yang kata bekerja, fasa bekerja tu pendek. Lebih kurang dalam 2 tahun, 3 tahun. Lepas tu saya start bisnes. Berapa lama tu ambil masa untuk tukar daripada makan gaji tu? Daripada makan gaji. Sebenarnya tak lama sebab saya daripada zaman saya belajar, saya memang dah berniaga sebenarnya. So bila saya masuk bekerja tu, saya memang tak ada plan untuk bekerja lah sebenarnya. Kan? So tapi orang kata bila kita dah biasa berniaga ni, bila tiba-tiba nak bekerja ikut timing orang bekerja sebagainya, saya tak minat. So transition tu tak lama, saya dalam 2 tahun kot saya bagi masa untuk diri saya ambil experience bekerja tu. Jadi bisnes apa yang pernah buat sebelum ni? Saya ada beberapa perniagaan. Antara perniagaan pertama saya jadi distributor pomade. 2015, satu tahun yang saya rasa banyak usahawan Melayu terjun dekat dalam bidang penataan rambut. Pomade lah, barbershop kan, barbershop. So saya sezaman dengan tu lah saya mula saya punya bisnes. So itu bisnes pertama saya. Saya jadi distributor, saya ambil produk orang, saya buka kedai kecil. Masa tu kedai saya ada dekat kalau Perak kita panggil Tambun lah. Tambun, saya buka kedai kecil. Bawah kedai pakcik saya, atas tu kosong, saya buka kedai. Kedai tu jual produk rambut sahaja. Waktu tu tahun bila? 2014-2015. 10 tahun lepas tak lama. Waktu tu belum COVID lagi lah. Belum. Jauh lagi kan? Jauh sangat. Lepas tu buat apa lagi? Waktu tu juga dalam masa yang sama saya berniaga pasar malam. Produk rambut tu sambil saya berniaga dekat office aku kata kedai atas tu, saya terjun juga masuk event. Masa tahun 2015-2016 ni banyak event tempatan-tempatan yang macam tempatan fest apa kan. Saya banyak terjun kat event-event untuk memperkenalkan produk pomade ni time tu. Okay, dalam banyak-banyak bisnes yang pernah sebelum ni kan, pernah buat sebelum ni, apa yang challenge yang paling besar dia? Kedai makan. Restoran antara perniagaan yang mencabar. Sebab apa Sebab satunya harga barang berubah-ubah. Kan? So customer takkan nak tukar ni harga nasi goreng banyak ni, minggu depan nasi goreng banyak ni kan. So customer berubah-ubah, supplier pun berubah-ubah. Lagi satu dari sudut cabaran yang paling besar dalam F&B ni adalah pekerja.
Sebab ramai pekerja yang datang, diorang ada satu mindset kerja F&B ni sebagai kerja sementara. Dia bukanlah kerja yang dia nak buat sebagai dia punya kerjaya satu hari nanti. Mungkin ada, tapi saya rasa mostly yang datang kat saya time tu, sepanjang 2 tahun saya buat bisnes tu, adalah yang bermindset sementara nak masuk sambung belajar, sementara nak cari kerja lain. So nak sustain SOP dekat dalam perniagaan tu susah. Tapi banyak juga jenis perniagaan yang buat kan. Kenapa pasal buat banyak-banyak tu? Saya percaya pada multiple stream of income. Sebab bila kita dah buat satu bisnes, kalau kita tunggu stay dalam satu bisnes tu, saya merupakan self-employed. Bezanya saya buka syarikat saya ni, saya kerja dengan syarikat saya. Tapi bila kita sebagai seorang businessman ataupun usahawan, kita tak boleh bergantung pada satu single sources of income. Ada banyak sources of income. Selagi mana orang kata ada kekuatan, ada orang kata budget, ada modal, kita buka je bisnes lain, tak ada isu pun. Kan? Jadi waktu tu dah circle dah ada sendiri. Tak. Saya dapat circle bisnes saya bila saya mula masuk dalam kelas-kelas bisnes kan. Antara saya pernah join Richwork, saya pernah masuk Sifu Buds kan. Banyak program-program yang mengumpulkan usahawan-usahawan digital, usahawan luar, few founders yang saya kenal kan. So time tu lah saya bina saya punya networking. Okay. Jadi antara bisnes yang banyak-banyak tu, mana yang paling menguntungkan? Saya terjun dalam industri kosmetik rambut lelaki. Saya buat pelebat orang kata pelebat jambang. Jadi waktu tu setahun lebih kurang berapa? Revenue lebih pada 1 juta juga. Lebih. Lepas tu ada tak bisnes-bisnes lain yang buat sekarang? Waktu saya buat conventional business saya tu, saya buat saya buka company saya sendiri. Company produk rambut tu selama 7 ke 8 tahun memang saya fokus kat bisnes tu dulu. Sebab cabaran bisnes ni dia bukan sekadar buat sales dengan marketing je. Cabaran dia adalah membina perniagaan, building the business. Sebab kalau kata pasal sales, marketing benda ni benda yang kita boleh catch up. Tapi bila kata nak membina sebuah perniagaan, membina sebuah legacy, so dia jadi bab lain pula. So as a business owner, kita tak boleh tahu mengenai marketing je. Kita kena tahu juga mengenai sales, pengurusan kewangan, pengurusan syarikat, pengurusan staff. Walaupun kita tak perlu ambil tahu semua benda, tapi cukup nak dapat fasa yang macam tak kena tipu tu, kan? Sekurang-kurangnya kita tahu, kan? Dia bukannya kita nak pandai semua part, tapi sampai fasa nak ambil tahu tu, itu banyak benda baru nak kena belajar. Bila kita, ramai orang confused bila dia terjun dalam bidang bisnes, dia rasa kekuatan dia adalah pada marketing dengan sales. So dia ingat dia boleh buat bisnes. Ramai orang ingat macam tu. Tapi cabaran sebenarnya adalah menguruskan bisnes, macam mana nak maintain perniagaan tu kan. Nak buat perniagaan tu bertahan, inovatif. Dan yang paling mencabar pada saya adalah career path, career journey bagi setiap staff yang saya ada kat dalam office tu. Sebab kita, maybe ada orang yang ada jenis bos ataupun CEO yang dia berpandangan jauh kan. Tapi kita sebagai bos, kita tahu situasi ekonomi kan, macam mana, apakah yang bakal jadi kat bisnes kita setahun 2 tahun akan datang. So apakah career journey yang kita letak kat staff kita ni kan. So itulah antara perkara yang merisau. Saya rasa semua business owner pun risau benda tu. Risiko yang ditanggung tu. Kalau kita tengok ada satu time yang banyak sangat founders ni naik. Kita boleh tengok banyak dekat highway tu ada billboard, macam-macam jenis billboard kan. Tapi one time sendu, hilang semua. Kan? Apa berlaku hilang sebab kita tak boleh predict betul pemasaran. Kalau dulu orang kata kita tak guna Shopee untuk berniaga, kita guna social platform lain. Sekarang bila ada di Shopee, banyak dah start peniaga-peniaga, orang start. Kadang ada orang jumpa saya dia kata, "Cik Muiz, ada orang dia tengok barang saya kat kedai tapi dia cari barang tu kat Shopee." So benda tu mencabarlah. Dia macam dulu kalau orang buka booth, dia boleh bergantung pada dia punya traffic orang lalu kat depan booth dia kat dalam shopping mall. Tapi sekarang tak boleh dah. Orang tengok, orang beli online. So nak tak sekarang ni trend dia offline pun nak kena buat, online pun nak kena buat. So nak adapt dengan situasi, pace ekonomi, pace trend, memang tak terkejar sebenarnya. Tapi nasib baik buat yang produk rambut tu kan. Itu agak spesifik jugalah. Kalau buat general mungkin susah. Saya sebetulnya saya buat spesifik. Bila saya masuk terjun dalam dunia produk jambang lelaki ni, so dia sebenarnya dia ada market yang tersendiri.
Ada orang lelaki yang suka jaga grooming kan. Dia suka grooming, dia suka cambang. Tapi asalnya memang daripada pomade juga kan. Dia tak lagi jauh industri tu. Sebenarnya produk jambang yang saya buat tu dia dari homemade sebenarnya. Saya dengan bapak saya. Buat Dia sendiri. bukannya saya OEM keluar tak. Sebab tu dia agak cepat penetrate dalam market. Kalau saya OEM ke apa terus, maybe orang nampak ini produk daripada kilang. Tapi dia punya jenis produk tu sendiri sebenarnya bila saya cerita kat orang, saya tunjuk macam mana saya proses kat rumah dengan bapak saya pun ada, somehow kita buat sama-sama macam mana daripada buah keras tu kita extract dia punya minyak kan, lepas tu kita botol kan. Perjalanan jenis tu membuatkan produk tu jadi special sikit berbanding produk OEM kat luar. Tapi waktu tu cost dia tinggi tak? Keluar sendiri. Waktu kita buat sendiri cost dia rendah. Tapi bila satu saat, bila demand dah terlampau besar, bila kita punya masa stokis dah mula minta dalam kuantiti yang tak masuk akal kan, banyak kan, so dia tak boleh dia nak homemadekan produk tu. Tak nak kita kena cari kilang yang boleh kita buat kontrak untuk own development. Dia bukan OEM tapi ODM, own development manufacturing. Maksudnya formulation daripada sudut material masih kita yang supply, tapi kilang yang ada kapasiti untuk menguruskan dalam kuantiti yang lebih banyak sebab dia ada facility. So ada setengah orang maybe cakap lebih baik kau buka kilang sendiri. Tapi pada saya, buka kilang sendiri satu risiko pula kan. Satu kerja pula nak kena ada staff kat kilang, satu kerja pula kita nak kena handle kilang tu pula dah jadi benda lain pula. Sebab tujuan asal jadi kita nak fokus on selling, kita nak fokus on cash flow, bukan untuk building the legacy ataupun business. Kira pelik juga bukan buat legacy tapi buat sales. Betul. Sebab pada saya, tak semua orang dia ada kemampuan nak jadi macam Steve Jobs. Ada orang bila dia buat bisnes, dia nak jadi macam Steve Jobs. Dia nak jadi macam founder-founder yang glamour. Sebenarnya tak semua orang perlu jadi macam tu. As long you can make money, whatever business yang you rasa you boleh terjun, you buat duit lah. Kan? Dia tak perlu jadi founder. Kadang-kadang mindset orang ni, dia nak jadi founder in everything. Sebab bila kita jadi founder, bila kita memulakan sesuatu brand, orang kata dia punya kos pemasaran dia jauh lebih besar daripada orang tak kenal, nak bagi orang kenal, nak bagi orang percaya, nak bagi produk tu punya testimoni bagus ke tak. So dia punya perjalanan tu lagi susah. End up tak buat duit. Dia banyak fokus on managing the business, not expanding the business. Jadi isu pula kan. Okay, tadi awak ada sebut pasal conventional business. Ada jenis bisnes lain ke? Ada. Antara orang kata perniagaan yang selain kita panggil bisnes biasa ni, ada bisnes konvensional. Kedai makan, kita buat produk kosmetik, ini kita dalam satu kategori conventional business. Ada juga bisnes kita panggil sebagai networking business, yang mana dia tak perlukan fasiliti-fasiliti yang saya bagi tahu tadi. Okay. Jadi apa special dia untuk networking business tu? Networking business ni orang gelarkan sebagai MLM lah, multi-level marketing. Tapi sebenarnya apa special sebenarnya MLM ni ataupun syarikat-syarikat mengamalkan network marketing ni, apa untungnya kepada kita? Kita tak perlu own the company. Contoh macam saya bagi tahu tadi, sebelum saya nak buat duit, saya kena sediakan facility untuk buat duit dulu. Saya kena ada staff, saya kena ada office, saya kena ada produk, R&D kepada produk. Tapi sebenarnya motif semua ni untuk jual produk tu masuk ke dalam pasaran. Tapi kadang-kadang macam saya kata, ada syarikat yang dia dah sedia semua dah. Dari segi produk R&D dia bagus, daripada segi facility business, daripada segi education business, daripada segi marketing, dia dah ready semua. Kadang-kadang macam usahawan ni, macam saya atau usahawan orang kat luar ni, dia perlu terjun betul-betul masuk untuk kembangkan perniagaan dia. Dia tak perlu fokus on benda-benda belakang yang menyebabkan dia drag lah untuk buat bisnes. Kadang-kadang macam saya selalu cakap kat orang, setiap orang ni dia ada potensi. Terutamanya usahawan ni, dia orang ni ada potensi yang sangat bagus. Kalau dia tak bagus, dia tak boleh buka syarikat. Kalau dia tak bagus, dia tak boleh rekrut orang untuk bekerja dengan dia. Kalau dia tak bagus, dia tak boleh inovatif, dia tak boleh fikir ke depan. Dia tak ada plan langsung untuk tebus dalam market satu-satu produk. Kadang tak nak. Tapi disebabkan potensial dia ni dihabiskan untuk apa? Untuk building the business. Dia habis untuk, sebab dia R&D kan. Dia fokus untuk dia lah jadi HR mula-mula. Dia lah duduk dalam sales department. Dia lah duduk dalam marketing department. Sebab dia nak building the business untuk naik. Which means 90% usaha dia dah habis kepada building the business, not making money. Maybe 10% je lah dia baru nak pergi belajar marketing lah apa semua kan. So tak sempat nak buat duit.
So bagusnya company-company network marketing ni, diorang dah sediakan platform, hampir semua platform dan hampir sempurna platform yang sediakan. Jadi orang yang ada potensi macam tadi tu, dia tak payah nak buang masa untuk duduk buat kerja-kerja tadi. Dia masuk, dia fahamkan perniagaan tersebut, dia terus mengembangkan perniagaan. MLM yang Cik Muhyiddin sebut ni, MLM apa? Sebenarnya ada banyak MLM lah. Kalau kat Malaysia ni kita tahu ada Herbalife, ada Tupperware, ada apa tu? Macam-macam saya rasa. Apa tu? Apa brand-brand perempuan di Mary Kay kan? Tapi macam saya kata, ada Amway kan? Spesifiknya. Tapi MLM yang saya sendiri saya terjun dalam Amway. So MLM ni dia ada reputasi buruk lah orang kata kan. Macam bila kita bercerita pasal MLM ni, orang kata benda ni agak negatif lah. Sebab apa sebenarnya? Okay, kita berbalik kepada definition MLM, multi-level marketing. Sebenarnya dia adalah satu kaedah pemasaran. Ada orang dia buat pemasaran dia lepas ambil billboard, betul tak? Dia pasang billboard, ada orang dia pasarkan produk dia menggunakan sistem agent, ada orang dia pasarkan produk dia melalui Facebook ads, ada orang dia pasarkan produk dia melalui media sosial dengan website. So multi-level marketing ni dia termasuk dalam satu kaedah pemasaran sebenarnya. Tapi ada orang yang manipulate the system. Kan manipulate. Sebenarnya kalau tengok secara structurized, MLM ni bagus. Tapi ada orang dia buat money game, pyramid scheme, which mean banyak orang kata orang yang mengamalkan piramid scheme ni dia guna nama MLM. Dia buat scam, dia guna ini actually MLM. So menyebabkan banyak stigma orang bila dia dengar MLM orang lari. So macam mana nak tahu MLM ni yang betul ke, yang tipu punya ke? Macam mana orang luar nak tahu lah? Nak tahu. Sebenarnya dia ada satu organisasi saya rasa, DSAM, Direct Selling Association Malaysia. Kita boleh check kat situ. So, kita boleh tahu sebenarnya adakah direct selling ni legit ataupun direct selling ni direct selling yang scam. First kali check dululah. Kan, tengok background syarikat, tengok berapa lama dia beroperasi. Tapi kebanyakannya ciri-ciri MLM sebenar, dia modal dia mesti rendah. Modal dia rendah, lepas tu dia tak ada wang rekrutmen. Maksudnya kalau modal dah sampai 3, 4 ribu, 5, 6 ribu tu ada possibility, bukanlah saya nak kata scam, tapi ada possibility benda tu kurang legit. Kan? Kurang legit. Dan kalau kita tengok daripada segi skim pemasaran ni pula, cara pemasaran atau marketing plan dia pun pelik-pelik. Kan? Memang cari orang, dia fokus on plan je, langsung tak ada produk yang didagangkan. Lagi pelik. Kan? Cerita tentang plan. Ada pengalaman kawan saya tu, dia memang dia melabur dalam MLM ni banyak sampai buat loan bank. Saya sampai sekarang pun tak boleh bayar lagi. Kan, dia buat loan bank. Tapi sebabkan dia terlalu banyak fokus on plan, produk tak seberapa. Orang cakap kan produk ni buat syarat. Bila dalam bisnes tersebut kita nampak produk tu sekadar buat syarat, kita kena hati-hati. Saya dengar juga untuk dia lepas daripada bank negara, jadi bila ada transaction tu, kalau tak ada barang sekali datang, jadi itu dianggap sebagai itulah apa tu? Screwed lah, tipu-tipu semua ni kan. Dia ada red flag daripada bank negara. So macam dulu pun saya ada juga kawan-kawan lah ajak MLM ni. So bila dia ajak tu dia kata okay, first kena masuk 2,500. Lepas tu dia akan bagi perfume kan. Lepas tu kita kena cari lah 2 orang kat bawah. Minimum lah 2 orang untuk dapat balik duit tu kan. So kita cari lah 2 orang. Start cari orang rekrut. Start cari orang rekrut. Itu yang modus operandi dia mesti cari orang. Okay. Yang kedua pula dia kena masukkan dalam 7,000. Okay, 7,000 tu besar lah. Tapi maksudnya awak beli modal, beli barang. So nak dapat balik duit, kena cari orang untuk beli barang balik. Ataupun ambil package untuk dapatkan balik kan dia ada berapa persen dapat tu. Layer tu. So kita dapat persen tu. Yang paling minimum lah kita dapat. Lepas tu kalau orang tu dapat carikan lagi, okay, dapat lagi berapa persen. Lepas tu ada rank-rank manager semua. Okay, yang second tadi macam 7,000 tu,
Dia ambil duit tu, dia masukkan dalam pool saham. Saham syarikat dia lah. Dia buat syarikat, lepas tu dia masukkan dalam tu. Kemudian dia akan dagangkan, kita akan dapat bunga. Profit sharing sikit. Tapi still cari orang juga. Kalau nak dia kata. Kalau biasanya dia akan suruh lah cari orang. Betul. Supaya dapat lagi banyak. Orang kata lagi banyak lah. Klien dia lagi besar lah kan. Jadi pool of money dia lagi banyak lagi besar. Lagi orang banyak tu. melabur kat dalam pool tu. Pandai lah dia. Tapi orang kata risiko dia masih tinggi lah. Sebab saham lepas tu tiba-tiba orang nak keluar duit kan. Nak pakai duit tu balik tiba-tiba. Nak pakai duit balik. Tak boleh keluar. Itu jadi sangkut tu. Betul, saya faham. Jadi benda-benda macam tu kan. Dan ada yang jenis beli gold semualah kan. Beli pin. Jadi gold tu kadang-kadang kita bukan dapat gold yang original tu, kita beli saham gold kan. So dia bagi pin lah. Pin gold tu. Betul emas bukan? Yang itu bagi gold bar tu betul. Gold bar betul. Itu kita kalau bagi. Yang ni yang saya lalu ni dia tak bagi. Tak bagi. Kita beli saham gold tu saja. Beli saham gold saja. Tapi emas tak nampak. Emas tak ada. Faham. Maknanya turun naik gold tu itu yang kita dapat untung daripada situ. Faham. So banyak benda yang agak tu lah tricky juga kan. Kalau satu business like too good to be true, dia sepatutnya disiasat. Kita tak boleh sewenang-wenangnya terus percaya. Sebab something kita cakap memang tu tak perlu ini, tak perlu ni, keluar duit senang-senang dapat beli profit. Benda-benda macam ni benda-benda yang perlu dielakkan lah. Kadang-kadang satu kesilapan masyarakat kita juga, awareness pasal ni kurang. Sebab tu kadang-kadang kat kawasan bandar mungkin okey, dia boleh tipu orang kampung kan. Bila dia dengar pula orang kata cerita-cerita yang too good to be true ni kan, ramai lah yang sangkut. Sebab tu saya rasa awareness mengenai MLM, pyramid scheme sangat penting untuk kita bagi tahu ke orang apakah ciri-cirinya kan. Kadang-kadang kita maybe kita faham, tapi mak ayah kita kat kampung kan yang tak tahu kena tipu, orang datang tu orang kampung, mangsa-mangsa yang masih boleh diorang manipulate kan. So kita tak tahu. So kalau macam bisnes tu baru kan, macam mana kita nak tahu benda tu legit Sebab kita pun bukan ada banyak sangat information tu. Saya selalu pegang pada modal tu mestilah rendah. Saya mesti kalau saya tengok modal rendah, saya tengok pula kekuatan syarikat dia. Siapa di belakang syarikat dia tu? Pelabur-pelabur dia boleh percaya tak kan? Kadang-kadang kita ni pelabur tu dah tertentu ada nama-nama scammer pun kita masuk juga kan? Jadi kita kena bijak lah nak memilih syarikat mana untuk kita bekerjasama. Saya faham lah kalau dia syarikat baru ni macam mana, apa potensi dia pun nak grow juga kan. Tapi as long kita tak mengeluarkan modal yang terlalu banyak, kita boleh cuba kan, nak bagi peluang kan. Tapi kalau dah sekali mula-mula start pun dah kena buat loan bank, mula-mula buat dah nak kena melabur banyak, pada saya tu red flag lah. Sebab saya bagi tahu balik ciri-ciri MLM yang bagus, dia ni sangat rendah dia punya iuran untuk mula. Dia tidak membebankan, semua orang boleh mula kan. So kalau dia membebankan tu, dia dah jadi satu isu lah kan. Dia dah mula orang keluarkan duit simpanan lah. Ini benda-benda yang tak boleh kita nak cakap apa lah kan. Sebab kadang-kadang kita kena tengok reputation company. Kalau baru, syarikat baru, kalau boleh elakkan kan. Kalau kita nak terjun dalam bidang network marketing ni, bukan tak boleh, tapi kena elakkan. Kena ada yang contoh orang kata yang ada good record kan. Kalau tak ada tu, kalau berani cubalah. Dah pesan. Saya rasa sebab diorang takut lambat. Itu stigma yang diorang suka bawa. Nak jadi yang terawal. Which means dalam multi level, yang terawal tak semestinya yang paling berjaya. Kan? Tapi dalam sistem piramid, yes. Yang terawal, dia lah yang paling berjaya. Dia bulut kan? Yang atas kaya, yes. Tapi sebenarnya dalam sistem multi level, dia tak macam tu. Kan? Ada sistem yang memang tak semestinya kita, walaupun orang yang daftar masuk tahun 97, orang baru masuk tahun 2024, still dia orang yang start 2024 ni boleh sukses as long dia betul-betul fokus building the business betul-betul kan, berbanding orang yang hanya daftar dulu tapi tak buat kerja kan. Dia tak jadi juga. Macam Cik Muiz buat bisnes apa sekarang untuk MLM?
Sebenarnya saya dah terjun tengok banyak MLM. Ada yang saya belakang tipu pun ada. Tapi so far the best MLM dekat Malaysia, the best system Amway. Kenapa Sebab Amway ni dia satu syarikat yang dah lama. Bila dah lama, dia ada living proof. Dia ada living legend. Dia ada orang dah meninggal dan masih dibayar. Bapa mentua saya pun orang lama dalam Amway. So bila kita nak buat satu-satu bisnes ataupun nak buat satu-satu perniagaan, kita kena tengok dalam syarikat tu siapa yang paling kaya. Sebab itulah masa depan kita. Kan? Kita nak jadi macam orang yang sukses tu. Kan? Sama juga kalau kita belajar. Kita dulu kenapa kita belajar nak jadi doktor? Contoh, belajar jadi doktor sebab dia tengok kehidupan kerja sebagai seorang doktor. Itulah masa depan kita. Kan? So, dalam Amway ni, dekat Amway ni, apa special dia? Sebabkan dia dah lama, dia dah lebih, saya rasa dah berpuluh tahun dekat Malaysia, dia ada living proof, betul-betul apa yang dijanjikan macam passive income, dia janjikan freedom, dia janjikan orang yang buat Amway ni nampak, orang kata senang. So benda ni kita boleh tengok sendiri. Memang ramai orang condemn lah perniagaan ni, antaranya orang condemn ni bisnes makcik-makcik. Kan, makcik-makcik mak aku kat kampung jual periuk, dulu jual ubat gigi dan sebagainya, betul tak? Tapi the best part is, kenapa orang tua-tua ni masih ada? The reason is, diorang masih dibayar sehingga sekarang. Kalau dulu daripada muda dia buat, bukannya start-start semua orang tua, tak. Dia bermula, waktu tu dia muda juga. Tapi sebab makcik-makcik ni still promoting Amway sebab dia orang still dibayar tau. Dia tak, kita ni, kita kalau kita kerja kat satu-satu syarikat pun, rasanya sebulan tak dibayar pun kita dah keluar dah. Kita dah cari tempat lain, betul? Kita dah cari tempat lain dah. Kita dah tak tengok dah. Syarikat dah lah, kau tak bayar aku. Aku nak kena buat kerja promote barang kau. Jadi kenapa kenapa, apa reason orang boleh stay dekat dalam satu-satu bisnes tu lama? Melainkan dia masih dibayar. So, make sense. Sebab tu orang panggil bisnes ni bisnes macam-macam. Kan? Kan? Itu view saya on Amway. Sekejap, kalau macam tadi diorang dah meninggal tapi masih lagi dibayar tu macam mana? Amway ni dia adalah bisnes yang bisnes model dia adalah based on royalty. Okay. Maksudnya bapa dia ataupun mak dia adalah orang yang menjalankan perniagaan Amway. Dia dah membina dia punya networking ataupun rangkaian dia besar. Kan? Dia buat rangkaian dia besar, maybe dah bertahun-tahun dia buat rangkaian dia dah ada 2-3 ribu orang kan. So, macam Amway ni kita tahu dia jual barang-barang keperluan. Dia jual ubat gigi, shampoo, dia jual suplemen, dia jual produk-produk lokal. Ada produk-produk lokal dekat dalam tu, dia jual makeup kan. So, kita tahu barang-barang keperluan ni satu market yang takkan pernah habis. Kalau saya bagi contoh, depan saya ni ada 100 orang. Kalau saya tanya, berapa ramai yang makan nasi lemak pagi ni? Saya rasa tak semua kat tangan. Betul tak? Ada yang makan roti canai, ada yang makan mi goreng, ada yang makan kuih goreng. Tapi kalau saya tanya dalam 100 orang depan saya ni, siapa yang gosok gigi? Saya rasa semua orang gosok gigi, betul tak? So kita tahu pasaran barang-barang keperluan ubat gigi, shampoo ni tak pernah habis. Jadi bayangkan dengan networking ataupun rangkaian yang dibina, suatu hari nanti bapak dia bekerja, mak bapak dia buat Amway dah lama, rangkaian tu masih hidup tak? Rangkaian tu masih hidup. Dia maybe dah meninggal, tapi orang masih tak membeli barang keperluan. Masih. Jadi passive income daripada royalty tu, siapa nak terima? Dia jatuh kepada anak dia yang kita panggil sebagai second generation. Perlu tak dia buat bisnes? Tu terpulang kepada dia. Kalau dia tak buat, rangkaian tu masih hidup tak? Dia masih hidup. Jadi sebab tu saya kata cara pemasaran MLM, multi-level marketing, lain ni lah dia. Daripada word of power of mouth kan, cerita ke orang, makin lama dia turun kepada generasi. Orang yang boleh panggil pencen lah sebenarnya cerita. Erti kata lain as a passive income. Tapi mesti diorang tanya juga macam mana Amway tu buat duit. Macam mana diorang dapat income, macam mana diorang dibayar bonus. Betul? Macam dia boleh generate duit? Macam mana dia boleh bagi dividen ke, bonus ke. Tu datang daripada mana duit tu? Kita kena faham, satu-satu syarikat, kos pemasaran satu syarikat ni besar. Kalau kita tengok Adidas ke, Nike ke, kos pemasaran dia berbilion habis. Betul tak? Tapi saya tanya awak pernah tengok tak Amway punya billboard? Tak ada. Awak pernah tengok tak orang Amway ni, dia masuk TV? Saya lekuk first masuk podcast. Awak pernah tengok tak orang Amway ni, dia orang kata masuk TV buat integrated marketing? Tak ada.
Jadi dalam MOU ni, kos pemasaran tersebut jatuh kepada saya. Saya lah jadi ambassador dia, saya lah jadi orang yang menceritakan tentang opportunity ni, saya lah banyak bercerita tentang bisnes ni, saya lah banyak sampai korang tentang produk, apa yang saya pakai saya cerita balik. So, kos marketing tu kalau jatuh kat kita, okey tak? Yang selama ni digunakan untuk integrated marketing kat luar, maybe digital marketing dan sebagainya, kos marketing tu dah tak ada. Setuju tak saya kata syarikat, kos marketing dia besar? Kan dia nak reach more people, lagi ramai. Alangkah baik je kos marketing tu jatuh kepada saya. Saya tanya awak, bila awak tengok billboard, awak terasa nak membeli ke? Tentu gila. Tu. Tapi kalau saya cerita kat awak, kan saya kata, saya pakai ubat gigi ni bagus, mak ayah saya pakai ubat gigi ni bagus, kalau ada rasa sensitif gigi, kalau gigi rasa tak okey, kalau rasa macam tak selesa kan, dan dah dapat recommendation daripada doktor gigi, dia lebih convincing, betul tak? Buat tahu tu. Betul tak? Definitely yes. Bukannya awak tengok ubat gigi kat billboard, saya nak belilah ubat gigi ni. So awak rasa mana marketing yang lebih efektif? Yang tadi buat tahu lah. Sebab tu kenapa bonus orang MOE ni besar-besar kan? Banyak. Sebab kos pemasaran tu dia dah tak ada. Untuk MOE ni dia macam MLM lain ke? Dia macam ada structure tu semua? MOE ni dia bagi peluang sama rata pada semua orang. Siapa, dia tak ada istilah siapa buat dulu dia untung, siapa buat lambat dia tak untung. Dia bukan macam pyramid scheme lah. Dia bukan pyramid scheme. Okay, dia betul-betul multi level. Contoh saya orang baru, saya orang lama buat MOE. Saya tak melahirkan leader dekat dalam MOE ni. Saya adalah sponsor 2-3 orang. Kan, ada 2-3 orang saya sponsor, tapi tak jadi leader pun. Tapi bila saya sponsor seorang kawan saya ni dia ambil MOE ni as a very good opportunity. Dia rasa MOE ni boleh ubah kehidupan dia. Dia rasa MOE ni adalah satu-satu jalan keluar untuk dia bayar hutang dan sebagainya. Dia nampak dan dia lebih excited daripada saya. Dia pula melahirkan leader. Betul tak? Dia buat sungguh-sungguh, dia rekrut orang, dia lahirkan leader lebih ramai daripada saya. Dia lebih sukses daripada saya daripada sudut income. Kan? Saya seorang income income saya yang tidak melahirkan leader ni lebih kecil. Tapi dia lebih rajin. Dia lahir 3-4 orang leader. Kan? Maybe 3 orang leader, dia boleh dapat kat 300,000. Dia lahirkan 6 orang leader, dia boleh dapat kat 600,000. Banyak. Kan? So siapa, kalau tengok daripada sudut tu, saya yang kenal lebih bisnes MBA ni dulu. Betul tak? Kalau ikut untung, saya lah untung. Saya buat dulu, saya daftari dia kaya, betul tak? Tapi dalam sistem ni, saya buat apa, saya dapat apa yang saya buat je. ABO ataupun saya punya business partner tadi, dia buat, dia usaha, dia dapat tak apa yang dia dapat. Selayaknya untuk dia lah. Jadi lebih banyak, dia dibayar. So macam MOE tadi ada beberapa produk bawah dia? Saya rasa dekat 600 lebih. Banyak Banyak. So nanti mesti dia nak membandingkan harga juga kan, kat dalam Shopee ke, Lazada ke. Jadi harga kat dalam tu macam mana? Kalau kita tengok barang-barang MOE ni nak dibandingkan dengan harga pasaran dekat luar, memang dia mahal. Ada orang cakap, MOE ni murah lah sebab kualiti. Tak, memang barang dia memang mahal. Kan? Dia memang mahal. Tapi kita kena tahu sebab apa dia mahal. Okay? Dan tak semestinya barang mahal ni tak boleh dijual. Betul? Kalau barang mahal ni tak boleh jual, kata BMW tak laku, Tesla tak laku, few kereta mewah ni tak laku sebab mahal sangat harga dia. So maksudnya ada market untuk orang yang suka barang-barang yang berkualiti ni. Ada market. Kalau korang tak mampu, memang bukan target market korang. Kan? Dan saya suka cerita. Bagi kami lah orang yang buat bisnes MOE ni, kita dibayar bonus setiap bulan. Instead of kita setiap bulan, nak tak nak kita ni ada wang orang kata duit belanja hangus yang kita nak belanja setiap bulan. Nak tak nak kita akan belanja juga dekat brand X, company ni. Kita pergi beli barang, betul tak? Kan? Instead saya keluarkan duit untuk beli barang-barang tersebut, saya tak boleh generate any income. Even saya dah setia daripada umur saya 10 tahun sampai umur saya 30 lebih, saya tak dapat apa-apa income. Saya keep buat duit. Adalah kadang-kadang dia bagi payung. Kan? Menang. Okay cik, dapat point, boleh tebus payung. Itu ciri-ciri dia kan? Tapi dekat MOE ni, saya mengeluarkan duit untuk barang-barang keperluan saya balik. Bila saya guna barang keperluan, tapi saya tukar kepada MOE, saya boleh start untuk buat saya boleh generate income saya sendiri. Kan? Ramai orang kata, barang MOE mahal. Tapi kalau dia MOE bayar saya balik, tak ke barang saya dah jadi percuma? Dia jadi mahal pada orang yang tak buat bisnes. Tapi dia jadi free pada orang yang buat bisnes MOE ni. Okay.
So macam Shopee ke Lazada ke kan, dia orang dah ada listing of produk dia orang sendiri. Jadi kenapa dia orang tak convert kepada M&M tu? Tak perlu sebenarnya. Amway ni konsep dia sama dengan Shopee dengan Lazada ni. Kita kena faham. Dekat dalam apa tugas Shopee sebenarnya? Apa kerja Shopee? Shopee sebenarnya dia bina platform. Dia bina satu platform, dia tak ada produk sendiri pun. Dia bina satu platform, dia buat marketing. Betul tak? Jadi apa? Jadi orang macam saya download app Shopee, awak pun download app Shopee, maybe orang kat luar pun download app Shopee kan? Dia download app Shopee tersebut. Itu bila dia buat marketing, orang yang download apps tersebut, itu adalah network Shopee. Betul tak? Okay. Network Shopee. Kalau istilah bisnes database Shopee. Database Shopee. Saya nak beli barang, saya mula cakap kat Shopee, saya tengok ada barang kasut saya nak beli, saya pun order kat Shopee. Saya pergi jual dia kat Shopee. Shopee dia produk. Dia tak ada produk. Apa dia buat? Dia start untuk notify kepada seller yang jadi merchant dia. Betul tak? Jadi apa kerja merchant ni? Dia pun sediakan produk, dia sediakan packaging produk, warranty produk. Produk pun dihantar keluar kepada saya. The best part is, yang susah siapa dalam rangkaian 3 ni? Seller. Betul tak? Seller nak kena post barang, jaga produk, get warranty produk. Kalau barang saya pakai, saya tak puas hati, saya akan cari seller balik. Betul tak? Tapi the best part is, network yang besar-besar tadi tu siapa punya? Shopee punya. Betul tak? Ini dunia yang cara orang buat duit jadi orang tengah. Dalam Amway pula, kena tahu, tugas saya sebagai Amway business owner, saya buat marketing sama macam Shopee. Saya buat marketing, saya buat iklan, saya buat business opportunity. Orang ada tak nak beli barang? Mesti ada orang nak beli, betul tak? Ada orang nak try barang-barang keperluan yang ada. Dia nak cari saya untuk beli produk, saya ada produk. Saya tak ada kat tangan saya produk. Dia akan terus pergi ke kedai Amway. Sama dia ke kedai ke, beli kat website ke, betul tak? Amway lah yang susah. Amway kena packing barang, kena sediakan produk, warranty produk kan. Barang keluar disebabkan saya kepada klien tersebut ataupun network tersebut, saya mula dibayar. Bezanya kat sini, dekat Amway, saya duduk tempat Shopee. Dapat tangkap? Saya duduk tempat Shopee. Dan kena faham, bezanya network yang besar-besar tu siapa punya? Network tu saya punya. One day kalau saya stop tak buat bisnes tu lagi, network tu masih membeli barang. Network tu masih growing dan membesar. Dia orang nak beli, dia orang beli barang dekat Amway. Saya masih dibayar royalty. Oh, sebab tu ada legacy tu semua. Jadi kalau macam diorang ni nak join, apa question yang biasa diorang tanya? Biasa orang tanya modal lah. Modal. Amway ni dia tak ada modal. Dia cuma ada orang tanya, modal rendah. Saya bukan marah. Tapi saya selalu tegur orang. Amway sebenarnya dia tak ada modal. Dia ada wang pendaftaran. Beza wang pendaftaran modal ni. Modal ni kau kena keluar modal. Kan? Nak beli stok dan sebagainya. Wang pendaftaran ni untuk kau daftar. Untuk melayakkan kau ada akses kepada produk-produk Amway ni. So, kita daftar RM60. Kalau kita resign, kita dapat balik RM60. So, ada rugi. Dia tak ada rugi. Maksudnya semua orang senang ke, orang susah ke, kita diberi peluang sama rata. Tak seperti kau dah kaya, engkau boleh dapat perniagaan ni. Tak semestinya. Semua orang diberikan peluang sama rata. Semua orang bergantung kepada usaha masing-masing. So antara orang suka cakap, Amway ni suka cari orang. Kan? Suka kena cari orang, kena jual barang. Betul tak? Tapi saya tanya kepada awak, sepanjang awak hidup, awak masuk dalam shopping mall, ada tak orang Amway approach awak? Tak ada. Mana pergi? Kata orang Amway cari orang. Siapa yang selalu approach awak ke shopping mall? Yang orang-orang menyaga kat situ lah. Tapi mana pergi orang-orang Amway ni kata cari orang? Betul tak? Kan kalau betul lah Amway ni cari orang jual-jual barang. Kalau masuk mall lagi, pernah nampak tak meja orang Amway jual-jual buat gigi ke, jual shampoo ke, jual pendapih air kan? Ada nampak? Tak ada. Tak ada juga. Sebab tu ramai orang dia tak faham konsep perniagaan tu sendiri. Belum cakap apa-apa dia judge. Kan? Sebab tu kita, bila kita dapat satu-satu peluang, kita dengar dulu betul-betul. Kan? Dah dengar, kita identify, kita faham baru kita buat keputusan nak buat ke tak. Kalau diorang join dan kena berbelanja, berapa diorang kena spend setiap bulan? Dia sebenarnya tak ada maintenance. Dia bukan semata kau mesti belanja RM200, kau mesti belanja RM300. Dia tak ada. Terpulang. Pada saya, konsep dia nak suka ataupun tidak, kita berada dalam satu pasaran yang orang dah ready nak keluar duit. Setiap bulan, awak ada tak barang keperluan nak guna? Ada kan?
Duit dah ada ni. Betul tak? So contoh awak selalu belanja RM300. Duit yang sama kita pindahkan barang keperluan kepada Amway. Tu je lah. Dia jadi salah bila kat Amway pun kau beli ubat gigi, dekat brand X pun kau beli juga ubat gigi. Tu jadi salah lah. Sepatutnya konsep dia barang yang sama tukar. Kan? Tukar. So nak tak nak kau nak keluar duit juga. Cuma bezanya bila kau tukar, kau ada peluang untuk membina bisnes sendiri. Membina rangkaian tu sendiri. Kan? Tapi kalau diorang dah ada favourite produk, lepas tu dia korang tukar pula kepada Amway, mana diorang nak, betul? Memang betul. Sebab tu Amway ni ada 700 produk. Banyak. 6 ke 700 produk besar. Banyak. Kalau kita tak boleh pergi ubat gigi dia, maybe kita boleh pergi pada suplemen. Suplemen Amway ni bagus. Nutrilite antara brand dia. Sangat the best trusted brand untuk suplemen. Ada cert halal. Bagus. Suci. Produknya bagus. Diorang ni kena tahu Amway ni dia tak ada OEM produk. Diorang own semuanya sendiri termasuk ladang. So, setiap produk yang dibuat, setiap suplemen yang dikeluarkan, semuanya diaudit. Dia bukannya sikit-sikit, ni kilang ni buat, biasalah defect kilang, dia tak ada isu tu. So, diorang ni ada kilang sendiri, diorang own diorang punya manufacturing sendiri. Dia tak ada third party yang menguruskan dia punya vitamin dan sebagainya. Itu keistimewaan dia. Saya rasa orang yang nak join ni mesti dah ada network diorang sendiri, betul? Kalau diorang langsung tak ada network, pening pada diorang tu. Saya tak percaya pada orang tak ada network ni sebenarnya. Memandang ataupun takkanlah dia duduk dalam gua hidup dia kan. Dia langsung tidak bersosial, langsung tak jumpa orang. Saya rasa agak mustahil lah zaman sekarang ni. Setiap orang ada network dia tersendiri. Yang membezakannya adalah sama ada network dia ada kualiti ke tak. Kan? Network dia ni function ke tak? Kan? Saya ada kawan yang buat perniagaan Amway yang dia boleh buat 7 figure. So, saya ada juga kawan yang tak buat duit langsung Amway. Ada masuk tak buat Amway. So, apa silap dia orang ni? Betul tak? Ada orang yang betul-betul kaya. Sebab tu bila dalam kita buat Amway, dalam organisasi kita tu, kita kena tengok. Banyak emas ke banyak trash? Ada orang, organisasi dia besar, tapi banyak trash. Ada orang, organisasi tak besar sangat lah, tapi dia banyak gold. Dia banyak orang yang ada ciri-ciri yang bagus. People that good in sales, people that good in recruitment, people that good at inspiring people. So dekat dalam group tu besar, ramai orang yang ada kelebihan macam ni. So kita tengok lah kan. Sebab tu nak buat Amway ni kita kena reach orang yang ada few kriteria yang sesuai. Kan. So far in history of Amway, siapa yang bagus Sebenarnya banyak lah. Kalau kita tengok kalau kita pergi kat PJ tu, Amway HQ tu, dia ada gambar Crown Ambassador. Crown Ambassador ni one level yang sangat-sangat tinggi lah. Kira dia dah ada organisasi yang sangat besar. Most of the time dia orang ni dah migrate. Tak duduk Malaysia. Ada lagi sekat Malaysia tapi most of the time banyak yang dah migrate. Kan? Itulah kita boleh tengok. Tapi untuk yang Bumi Putra Melayu ni, adalah few mentor. Cuma macam mentor saya kan. Mentor saya ni founders Double Diamond Abang Harun. Dia ni dah lama sangat buat Amway. Daripada dia muda. Bekas seorang pekerja Petronas. So jualan dia pun saya rasa lebih daripada 100 juta setahun. Tanpa ada office, tanpa ada kedai, tanpa ada produk sendiri. Kan? Ini antara nama-nama yang legend lah dekat dalam Amway sebenarnya. So dalam 1 juta revenue tu berapa profit dia? 1 juta revenue. 1 juta dia ada dia punya table bonus dia. Okay. Itu banyak lah nak kena perinci kan. Tapi kalau terjun dekat dalam Amway ni kita akan nampak satu-satu. Tapi 7 figure per month lah. Yes. Ada yang 7 figure, ada 5 figure, ada 6 figure. Ada kawan saya buat setahun pun dah sampai 6 figure banyak. Setahunnya pun boleh Ada. Sebab tu bergantung kepada setiap orang punya network, bergantung pada pace masing-masing. Apa plan dia? Okay, so macam Cik Muiz punya income macam mana? Dalam organisasi saya ada lebih kurang dalam 500 orang. 500 orang? Saya dalam Amway ni tak lama. Saya baru lebih kurang dekat 2 tahun lah. Yang betul-betul saya fokus buat dalam 2 tahun. Dalam organisasi 500 orang. Tapi adakah saya cari semua 500 orang? Ni tak. Saya mula perniagaan Amway ni saya kenalkan pada lebih kurang 10 orang. So saya duplicate daripada 10 orang tu dia pergi sampai dekat 500 orang. Kalau nak kata pasal revenue ataupun sales, kan, revenue atau kata sales lah, kita ambil sales,
average sale saya, kita cerita macam ni lah sebab saya tak fokus on selling. Dalam 500 orang tu, kita ambil setiap seorang pengguna Amway ni pakai barang Amway RM100. Kita kali dengan 500 orang. Berapa sales saya sebulan? Lebih kurang RM50,000. Tapi Amway ni kadang-kadang dia buat promotion. Kadang-kadang ada tim saya yang pakai barang sampai RM200-300. Katalah kita ambil RM200 sebulan. Kan? Dalam daripada 500 orang tu, berapa total sales saya? Lebih kurang 100,000 sebulan. Macam tu lah lebih kurang. Nak kata sale lah, revenue kan. Kita belum profit lagi. Tapi lebih kurang macam tu lah sales. Dalam Amway ni kita tak fokus on selling sangat. Ada orang dia fokus on selling. Sebab Amway ni dia bagi, kita buat satu kerja, dia bagi 14 jenis pendapatan. Contoh dia bagi untung runcit, dia bagi bonus ABO, dia bagi bonus tahunan, dia bagi pencen, banyak. Kan? Ada orang maybe dia tak fokus on untung runcit, dia fokus on recruitment, tukar barang. Maybe dekat untung runcit tu dia tak dapat. Tapi bonus yang lain 14 pendapatan dia boleh achieve. Kan? So basically dalam bidang ni dia ada sale, recruitment, lepas tu leadership. Ni leadership business lah senang cerita. Okay, under Cik Muiz ada berapa orang leader sekarang? Leader so far ada 6. 6. Yang ongoing to be leader lah. Yang dah start nampak dia punya progress kan. Sebab kita track by orang kata by group size. Okay, ada tak orang start daripada zero lepas tu dia sukses? Sebenarnya cerita Amway ni menarik. Ada tokek durian, ada orang kata driver taksi, ada orang kata pekerja Petronas, bidang berbeza-beza. So sebab tu saya kata dalam Amway ni tak semestinya kita ni tak ada network yang bagus, kita tak boleh buat. Saya pernah dengar cerita cleaner pun sukses, orang OKU pun sukses, banyak. Kadang-kadang saya pergi ke HQ Amway tu, saya duduk dekat meja depan tu, sebelah saya ada orang kata pekak bisu pun buat perniagaan Amway. Kan? So dia tak adalah orang kata orang daripada bawah ni tak boleh buat. Tak. Sebab tu nilai pendaftaran dia RM60. Kan? So dalam Amway ni dia banyak wisdom dia. Ada orang bermula dengan seorang salesman kereta lah. Ada orang yang memang tak punya apa-apa lah. Orang susah lah apa. Memang ramai. Dan most of the time bila kita dengar, kita baru tahu cerita dia orang ni bila dia orang punya leadership punya speech. Dia jadi diamond. Dia orang punya speech kita baru tahu. Ada orang yang memang ada sekarang ada motor je kan. Nak buat perniagaan Amway ni macam-macam cerita. So Amway ni kita tak boleh cakap orang kata orang yang tak ada background bisnes tak boleh buat. Tak. Sebab ramai orang sukses kat dalam Amway ni, ramai orang yang daripada background yang biasa-biasa. Yang paling penting adalah keinginan dia punya semangat, dia punya percaya pada sistem, dia rajin. Ini je lah ciri-ciri dia. Dia tak semestinya orang yang tak daripada zero yang tak boleh buat perniagaan Amway ni, tak. Yang paling penting dalam bidang MLM ni kena belajar. Saya perasan orang dia tak sanggup nak belajar. Dia buat sikit, dia kena reject, dia cabut. Dia buat sikit 3-4 orang cerita, dia cabut. Kita punya perjalanan nak cari kita punya leader ni sebenarnya ibarat bila kita baru mula, kita kena lalu 99 orang. Sanggup tak kita lalu 99 orang ni? Time tu lah orang reject, orang tak minat, orang teluk, orang palau, orang cakap tak okey. Maybe family pun tak suka, betul tak? Orang tak suka kau ni buat Amway, start motor, bawa Amway pun dah tahu, kau pakai bedak Amway pun kau orang dah tahu dah. Betul tak? Tapi kena faham, untuk nak cari kita punya partner yang paling sesuai ataupun the best partner, kita kena lalu hampir kat 99 orang ni. Dia punya calculation lah lebih kurang, numbers. Along the way, kita akan jumpa tak orang yang nak buat? Jumpa. Of course, kita akan jumpa orang nak buat. Betul tak? Kita akan jumpa orang yang ada semangat nak buat, orang yang tepat. Kan? Maybe orang tu adalah orang yang ke-100. Kan? Kalau sanggup nak lalu, tak ada isu lah kan? Itu POV saya. Jadi diorang ni memang kena study, belajar. Nombor 1 adalah ilmu. Saya rasa bukan sahaja networking business, mana-mana business pun. Tapi orang suka take for granted. Bila nampak bisnes MLM, tak ada modal, tak ada duit nak kena keluar sangat, diorang ambil kesempatan lah. Tak boleh buat pun, tak jadi pun, tak buat duit pun sebab diorang tak belajar. Diorang tak bagi peluang. Most of the time, saya tengok orang tak boleh sukses ni, diorang tak nak bagi peluang untuk belajar. Kan? Bila dia start berjaya, bila dia start bagi diri dia peluang untuk belajar dan cuba. Kan? Ni dengar, sign up, tidur. Langsung tak buat apa.
Langsung tak dengar cakap orang. Orang suruh pergi kelas tak berminat. So macam mana dia nak ubah? Kan? Sebab tu whatever plan sekali bagus sekalipun, satu-satu perniagaan tu dia berbalik pada diri kita balik lah. Kan? Kalau kita nampak perniagaan tu satu peluang untuk ubah hidup, kita ubah lah. Tapi kalau orang nampak satu perniagaan tu hanya sebagai satu perniagaan dan langsung tak memberi makna, kita akan tak bergerak pun. Sama je macam orang lain. Dan sama je macam conventional business sebenarnya. Saya selalu cakap ke orang, perniagaan networking ni jauh lebih senang. Sebab kita tak perlu melalui fasa untuk membina bisnes tersebut. Kau terjun, kau terus buat duit. Kalaulah MLM pun tak boleh buat, jangan mimpi nak buka conventional business yang lain. Rasanya diorang ni mesti dah ada bisnes sendiri ataupun pekerjaan sendiri kan. Macam mana diorang nak manage masa untuk buat Amway ni pula? Saya pegang pada kita yang kawal masa kita. Kan? Antara orang yang saya kagumi dalam perniagaan Amway dia Datuk Zulkifli bin Malik. Beliau ada 14 buah syarikat. Antara orang yang bawa masuk printer Epson dekat Malaysia. Kaya, betul tak? 14 syarikat busy tak? Busy. Tapi always boleh buat perniagaan Amway. Sentiasa cari masa untuk buat. Bila orang cakap saya tak boleh buat lah Amway ni, saya sibuk. Saya boleh kata 90% tu adalah statement yang menipu. Sebabnya, orang buat bisnes, orang sibuk pada building the business. Tapi dekat dalam Amway ni dia sibuk apa? Dia tak ada sibuk nak jaga staff, dia tak ada sibuk nak tengok produk, dia tak ada sibuk nak pergi post barang, dia tak ada sibuk nak jaga kualiti barang, tapi dia sibuk. Nampak tak? Kalau orang kata usahawan biasa, kata aku sibuk lah, pagi petang aku nak kena pergi dekat warehouse, aku nak kena jumpa orang. Ini kita faham. Dia sebab dia menguruskan bisnes konvensional dia. Macam kedai makan dan sebagainya. Dia layak lah cakap sibuk. Tapi kalau kata buat Amway tak boleh perform sebab kata sibuk, saya rasa ni sebenarnya satu alasan. Satu alasan sebab saya pernah terjun dalam conventional business, saya terjun juga dalam networking business. Kita yang susun masa kita. Dalam Amway ni, seminggu 4 jam dah cukup sebenarnya. Kan? Seminggu 4 jam kita ambil masa untuk belajar, kita turun pergi kelas, kita jumpa klien, kita buat prospecting. Tu je lah. Kan? Okay, untuk bisnes, diorang mesti risau kalau macam ekonomi jatuh, harga barang naik. Ada tak apa-apa impact untuk bisnes MLM ataupun Amway ni? Saya tak tahu perniagaan lain. Tapi bila kita tengok Amway, dia ada track record yang menarik. Waktu PKP, sales juga antara yang paling tinggi. Setengah bisnes waktu PKP drop terus. Ada yang tutup, tapi Amway dia makin meningkat. Sebab dia duduk dalam barang keperluan. Time tu pula orang nak cari vitamin C lah. Kita boleh katakan waktu PKP ni adalah ekonomi yang paling teruk. Betul tak? Sampai semua orang langsung tak niat berniaga. Bukan level biasa-biasa punya kan. Selalu orang ekonomi teruk mesti boleh berniaga. Cuma buying power slow kan. Tapi ni betul-betul teruk. Orang tak boleh nak beli barang, nak keluar. Ada kedai terpaksa tutup. Tapi Amway yang meningkat. Dia terbukti waktu PKP. Rekod pun ada boleh tengok. Kan? Sebab dia duduk dalam barang keperluan asasi, vitamin, produk kesihatan, health and wellness, kan? So benda-benda ni agaknya jatuh tak? Susah nak jatuh. Sebab tu penting kita tahu bila kita duduk dalam satu-satu perniagaan tu, kita duduk dekat dalam niche yang mana. Okay, kalau ada orang nak join Amway ni, apa advice awak? Pertama sekali, kena turun belajar. Dia tak ada lain. Sehebat mana pun dia dalam conventional business dia, se-CEO mana pun dia dalam business dia sebelum ni, dia wajib untuk turun belajar. Bila dia belajar, dia dapat banyak input baru. Baru dah dia terjun dekat dalam dunia perniagaan Amway ni. Tak kisahlah ini multi-level, tapi daripada Amway ni memang kena belajar. Sebab terlalu banyak perkara yang kita kena belajar daripada pengalaman orang lain. Kan? Kalau kita buat, saya pernah dengar ramai orang, saya banyak juga baca blog-blog daripada luar negara kan. Amway ni satu perniagaan yang sangat bagus, tapi jangan cuba untuk bina dia sendiri. Nak buat seorang-seorang. Okay. Sebab tu ada konsep dia upline, downline. Sebenarnya upline ni adalah orang yang kita nak duplicate. Upline aktif. Kita nak ikut je apa upline tu buat. Ibarat macam ni bila kita buat bisnes konvensional, kita cari sifu, betul tak? Betul. Kita ada masalah HR contoh. Kita pergi settlekan sendiri, boleh tak boleh. Kita mesti cari orang yang ada pengalaman dalam bidang HR. Kita ada masalah isu sales. Adakah kita pergi buat sendiri lagi, kita rasa betul? Gagal juga. Kita pergi cipta laluan kita sendiri. Gagal juga. Tapi dalam perniagaan Amway ni,
senior-senior kita dah melalui fasa tersebut. Betul tak? Diorang dah buat prospecting. 1,001 orang dia dah jumpa. Banyak tak pengalaman dia? Banyak. Bila kita belajar daripada pengalaman orang, dia dah memendekkan perjalanan kita untuk sukses. Betul tak? Dia dah memendekkan. Kau jangan, orang macam ni kau tak payah ambil. Orang macam ni kau tak payah tengok. Orang macam ni tengok sikit. Tak boleh dah. Orang ni ada potensi. Kita boleh nampak. Sebab kita dah buat benda tu setiap hari. Tambah Amway ni dah lama. Mentor-mentor dia pun dah berumur. Kadang-kadang orang kata sekilas ikan di laut, dah tahu dah jantan betina ni siapa. Untuk Amway apa goals awak betul tahun ni? Saya tak tahu lah. Tapi orang yang tengok, kalau tengok ni dia tahulah kan. Yang tengok, yang buat Amway, dia tahu saya plan untuk jadi Emerald. Tahun ni Emerald ni kiranya saya melahirkan 3 orang platinum leader macam saya. The next year saya plan untuk jadi seorang Diamond. Diamond ni saya lahirkan 6 orang leaders. Ataupun 6 orang platinum leaders. So dia melalui leadership and training lah? Training. Sekarang buat Amway dia dah senang. Dia dah ada sistem. Dulu orang buat, orang kata ibarat orang kata pergi tebas hutan satu-satu lah. Sekarang ni dia ada sistem dah khas. Contoh saya ada prospek. Saya masuk kat dalam sistem. Sistem tu lah yang melalui maybe business opportunity tu boleh jadi saya yang tolong cerita. Ada senior saya yang boleh cerita, upline saya boleh cerita kan. So cerita tentang business opportunity. Orang yang asalnya dia skeptical dengan business ni, bila dia dengar make sense, dia rasa menarik, dia terjun untuk belajar, betul tak? Katakan kita dalam sistem ni kan, kita buat masuk 20 orang. 20 orang masuk. Maybe dekat business opportunity tu yang dengar 20 orang tu, 10 orang reject. Betul tak? 10 orang tak berminat. Tapi ada lagi, turun lagi. Daripada 10 orang tu sampai kat yang berminat, balance 20 lagi 10 orang turun lagi belajar. Dia masuk training. Kan? Dah menarik juga business ni, masuk training pula. Dekat training tu pula, 7 orang reject saya. Possible betul tak? Tak apalah, penat nak pergi training. Tapi possible tak untuk keluar 3 orang yang nak buat? Daripada funnel tu. Possible untuk 3 orang keluar. 1, 2, 3 orang yang ada keinginan nak capai ataupun dia ni jadi leader. Kan? Kita dah boleh dapat income lebih kurang 20,000, dah mula dapat qualify sebagai seorang Emerald. Ini antara qualification dia lah. Jadi kalau saya sumbat lebih, tadi saya kita tentang 20 orang. Kalau saya sumbat lagi 30 orang, 40 orang, possible tak keluar orang yang nak buat? Possible. Sebab tu sistem dalam satu-satu perniagaan, dalam sistem, kalau kita nak buat perniagaan Amway ni, sangat-sangat mementingkan team mana yang kita join. Ada orang cara ni bila dia masuk Amway ni, dia suka jual je barang kan, pun tak nampak hal itu juga. Kadang-kadang orang fikir mana pensionnya, mana passive income-nya, sebab dia masuk dalam kumpulan yang salah, ataupun dia masuk dalam organisasi yang tak begitu aktif. Jadi sangat perlu untuk tahu dekat mana kita join, dengan siapa kita join, circle mana kita join. Alright, last. Kalau orang masih lagi belum buat decision, masih atas pagar lagi, tak sure lagi, apa nasihat Cik Muiz kat orang? Tak ada lain. Dia kena pergi turun dengar. Pergi Amway HQ tu sentiasa ada program. Sebab dia tak ada paksaan. Sebab Amway ni tak kena keluar duit pun. Habis kuat pun antara RM60 kau pergi makan pun dah habis RM60. Kan? So kita tak buat duit by recruitment. Pergi dengar daripada mulut orang yang berjaya dulu. Kalau kita dengar Amway daripada mulut orang yang tak buat, dengar Amway daripada mulut orang yang tak berjaya buat, apa yang bunyi? Susah lah, aku dah pernah buat lah, bisnes ni tak boleh pergi jauh lah, mak bapak aku dah buat dulu. Ni semua perkara-perkara yang akan keluar, betul? Tapi kalau kita dengar Amway daripada mulut orang yang sukses, tahun ni aku dah buat 200,000 dengan Amway. Amway tak susah, kau datang belajar je kan. Kau belajar, kau ada prospek, kau masuk kelas, kau ada sistem, ada orang yang berpotensi. Lain bunyi dia. Betul tak? Betul. Tak ada negativity. Sebab tu nak belajar Amway ni, dia kena belajar pada orang yang sukses. Bukan dengar daripada orang tak tahu. Tapi kita ni pergi tanya, apa pendapat kau pasal Amway? Oi, tak boleh buat. Atuk aku dulu dah buat dah, tak jadi. Tak boleh lah. Cuba tanya pada Diamond Amway, tanya pada Emerald Amway, tanya dia orang. Jawapan dia berbeza pula. Amway ni dah ubah kehidupan saya. Betul tak? Jadi macam saya tak ada cara lain. Kena pergi masuk, belajar, tengok betul-betul bisnes ni. Tak ada siapa paksa pun. Tengok dengan mata hati. Whatever kau tahu pasal Amway sebelum ni, kau tolak tepi dulu. Kau masuk, kau belajar, lepas tu kau bawa kau nilai. Baru buat keputusan nak buat. Kalau orang tu dia masuk, tapi dia tak buat keputusan pun, dia masuk sebab dia kesian kat kawan dia tadi, tak guna juga.
Kita nak Amway ni orang yang masuk, orang yang betul-betul nak buat. Yang betul-betul ada goal. Ada orang nak settle hutang. Ada dia punya impian dia tersendiri. Jadi itulah kita punya matlamat nak buat bisnes Amway ni. Okay, so thank you Cik Mus datang hari ni. So, lain kali kita boleh borak-borak lagi pasal Amway, MLM ni kan. Betul? Mungkin ada bisnes-bisnes lain ni kan. Betul. Jadi Cik Muiz pun ramai kenalan bisnes lain kan. Circle pun makin besar. Betul? Bila kita buat network marketing lagi besar, macam-macam orang kita kenal. Okay, sampai situ je minggu ni. Jangan lupa subscribe, tekan loceng kat situ. Okay, thank you.